Okay, pagi ini kita dapat satu lagi permohonan riman terhadap satu orang bekas COO of MBI yang sebelum ini pernah kami tangkap, cuma dapat tahan riman 1 hari saja. So pada hari ini dia ditangkap dan oleh SPM lagi sekali atas isu yang lain, dan permohonan riman telah diperolehi pada hari ini, dan Mahkamah Magistrate granted for 7 days remand terhadap orang yang pernah ditangkap minggu lepas. Ingat tak, minggu lepas saya kata ada 2 orang ditangkap, yang seorang tu masih lagi dalam remand, yang semalam saya umumkan selama 5 hari. Okey, hari ini same person. Okey, ada perkembangan terbaru macam mana seperti mana kita telah umumkan semalam. Yang telah perempuan tahu ada 6 premises telah digeledah oleh SPM, dan antara penemuan ada lagi antara penemuan yang kita dapat ni ialah penyitaan wang sebanyak RM600,000 suspectedly for that politician, dan kita juga sedang menyemak a few companies, so far 5 companies, kerana dikatakan ada share yang disimpan into that company. Melibatkan a few person yang kita tangkap ni, dan juga melibatkan melibatkan politician berkenaan. Dan we are looking into we are going to check about 20 projects yang kita dapat maklumat dikatakan ada melibatkan some corruption payment and all that. Tapi saya tak boleh namakan projek-projek berkenaan. That's it. Jadi buat masa ni itu yang kita boleh umumkan yang untuk update kes MBI ni. Jadi ada soalan tanya bila kita nak panggil ahli politik tu. Again saya katakan tunggu pegawai-pegawai menyiasat saya selesaikan kerja yang mereka dah perlu jalankan untuk mengumpulkan keterangan dan sebagainya, dan saya serahkan kepada mereka sekiranya mereka nak memanggil siapa-siapa jua pun, tak kira ahli politik dan sebagainya, untuk untuk ditemukan dan menjawab soalan-soalan kami. Okey, itu antara latest update lah berhubung dengan MBI. Ada nak tanya apa lagi? Umur dia? Umur dia ni itu hari tak ada umumkan di Sabah. Kejap ya. Umur dia 45 tahun. Tasri, setakat ni berapa ramai yang dah dipanggil ambil keterangan? Yang itu ramai lah. Saya pun, kalau tak silap saya lah, tidak kurang daripada 18 orang. Jadi pegawai saya memanggil ramai saksi, dan kita masih lagi akan memanggil ramai lagi saksi. Daripada kebanyakannya daripada mereka yang pernah bekerja dengan MBI dan juga daripada private sector. How long are you giving before you call that politician if you're not naming, right? At this moment, I think I cannot answer that question. It depends. Apakah dokumen-dokumen dan keterangan. Sebab kita kini kalau kita nak panggil seorang yang penting dalam hal ini, kita perlu dapatkan keterangan yang menyeluruh dulu. Kalau tidak, kita panggil baru nak tanya separuh, besok nak panggil lagi. So I personally advising my officers panggil tu dalam bila keterangan yang kira memadai, sufficient enough for you to ask the person. Jadi jangan panggil berpuluh-puluh kali. Nama seorang fed up dengan kami. Okey? Tasri, ada dakwaan mengatakan ini bermotif politik lagi, Tasri. Oh, itu dakwaan tu terpulanglah pada sesiapa nak kata. Kami buat kerja tak ada memotifkan apa-apa. Jadi kami buat kerja berdasarkan kepada maklumat dan juga aduan yang diberi pada kami. Saya ingin jelaskan, SPM ni kita ada polisi. Kalau yang datang itu sekadar nak beri maklumat, kita mengatakan, kita labelkan orang ni sebagai informant. So, identiti dia akan dilindungi. Yang kedua, kalau dia datang untuk sebagai pengadu, dia akan sendiri tulis maklumat kerana dia nak jadi pengadu. Ada yang ketiga, whistleblower. Bila dia kata nak bagi maklumat dan dia dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Dan kita SPM ini
Satu lagi tindakan kami berdasarkan sumber-sumber maklumat yang dapat daripada pelbagai pihak. Kalau sekiranya kes itu melibatkan public interest, kita akan menjalankan siasatan terus. Kalau kes melibatkan private sector, polisi kami mesti ada pengadu yang sahih datang kepada kami. Sebab seperti saya katakan tadi, kalau tuan-tuan dengar saya punya ucapan tadi, fokus kita adalah masih lagi melibatkan public sector. Kerana ini, public sector inilah melibatkan yang menjaga duit rakyat ataupun menguruskan dana rakyat. Jadi kita tak perlu menunggu pengadu sebenar nak datang. Sekiranya pegawai-pegawai saya telah membuat satu verifikasi kes ni ada sebab yang munasabah untuk dijalankan siasatan, maka kita akan jalankan siasatan. Jadi perkara-perkara yang remeh-remeh mengatakan ini isu politik dan sebagainya, saya terserahlah kepada mana-mana mereka nak sebut tentang hal berkenaan. Saya tak ada komen tentang perkara itu. Berapa projek yang Taufik kata nak ni projek kerajaan negeri ke projek apa? Sudah tentu melibatkan kerajaan negeri lah. Kalau tidak melibatkan kerajaan negeri, dan non of my concern. Sebab dia tidak akan menjadi rasuah. Kalau sekiranya projek ni kerajaan negeri ke kerajaan persekutuan punya, saya nak terangkan sikit, ada pihak yang mengambil kesempatan untuk mendapat habuan, itu merupakan satu kesalahan rasuah. Nasri, dalam utama tu dah dapat dikesan ke? Ya. Ada petunjuk ke menuju ke dalam utama dalam kes ni? Oh, dalam utama yang kita tangkap ni lah. Ini yang ditangkap. Kalau tidak, dia bukan dalang lah. Tan Sri, you've been talking about safe houses. What is the criteria for SPRM to say that is a safe house? I've never say it is never label that premises as safe houses. They are the one who said it's a safe houses, not us. The term of safe houses only used by the intelligence community. That much I can say. Tan Sri, there are a lot of rumours on social media and blogs are reporting that the individual involved in MBI is former Menteri Besar Azmin Ali. Would you like to comment anything on that? No, I don't want to comment on that because it can be anybody. So let us wait lah. Ya, tunggulah. Nasri, berkenaan MBN ni ada kemungkinan ada tangkapan lain tak? Saya tidak nafikan akan ada, sebab tu siasatan masih giat lagi dijalankan. Sebab tu saya katakan pegawai-pegawai penyiasat saya kerja siang malam ni, buat kerja ni untuk mengumpul maklumat. Dan mula-mulanya bermula dengan satu kes, sekarang dah 2, 3 kes, 4, 5 kes. Jadi kemungkinan akan timbul lagi kes. Kalau saya sebutkan tadi, we are going to check 20 project, mana tahu silap-silap setiap satu kes tu akan dibuka satu kertas siasatan yang tersendiri. Tan Sri, boleh kongsikan sikit tak 20 projek tu projek apa antaranya, projek perumahan Oh ke, tu projek saya tak boleh lah. perkapalan ke? Projek ada kepentingan kepada kerajaan negeri lah. Ya. Tan Sri, 600,000 tu di mana Tan Sri dijumpai ni? Kalau tak silap kita Lembah Kelang ni lah. Di premis atau di unit pejabat yang tadi? Di premis. Premis. Kediaman. Di sebuah kediaman. Yang jumpa 200,000 tu, tak silap saya semalam. Any other appointed politicians of Selangor besides the one that you are targeting? The one I do not know yet. How many? No, I tak tahu. I tak tahu lagi. Setakat ni yang betul mungkin melibatkan seorang je. Belum ada lagi timbul nama-nama lain lah. Are the projects currently also involve the current the projects that you looked at? Are they also linked to the current MB? As so far, no. No. Tan Sri, yang kalau bukan safe house, kita panggil yang tu apa sebenarnya? Saya pun tak ada term tempat yang dirasakan selamat untuk menyimpan barang lah. Okey, adakah itu rumah milik suspek yang ditahan? Okey, itu saya boleh jawab. Hampir semua tu adalah rumah bukan milik suspek, dan ada rumah sewa dan sebagainya. Tempat penyimpanan. Tempat simpan. Bawah katil pun tempat selamat juga. Okey.